Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam subjek Jinayat Darjah 4, pelajaran 2 dalam tajuk Qisas. Baiklah, untuk pelajaran yang lepas saya dah terangkan dan awak pun dah buat latihan berkaitan dengan pengertian Qisas, jenis-jenis kesalahan yang dikenakan hukuman Qisas dan jenis-jenis hukuman. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan sambung lagi penerangan berkaitan dengan tajuk Qisas. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kepada syarat wajib Qisas. Okey, terdapat 4 syarat wajib Qisas bagi pembunuh. Okey, yang pertama ialah baligh. Baligh ataupun erti kata lain dia dah cukup umur ataupun dewasa. Okey, kita tengok penerangan berkaitan dengan baligh. Tidak wajib dikenakan qisas ke atas kanak-kanak yang belum balik, tetapi wajib membayar ganti rugi iaitu diat daripada harta mereka. Okey. Dikenakan hukuman qisas, wajib dikenakan hukuman qisas ke atas orang yang telah balik. Okey, tapi jika si pelaku ataupun si pembunuh itu dari kalangan kanak-kanak yang masih belum balik, dia tidak dikenakan hukuman qisas tetapi dia perlu membayar ganti rugi. Okey, baiklah. Seterusnya yang kedua, berakal. Okey, kita tengok penerangan. Orang gila tidak wajib dikenakan qisas kecuali tidak berterusan gilanya dan melakukan pembunuhan semasa sihat. Jadi orang gila tidak wajib dikenakan hukuman qisas. Tapi jika gilanya tu tak berterusan. Okey, kejap gila, kejap sihat, kejap gila, kejap sihat kan. Tapi masa dia sihat, dia melakukan pembunuhan ataupun melakukan kesalahan, dia wajib dikenakan hukuman qisas. Okey, baiklah, yang kedua, orang yang minum sesuatu yang memabukkan sehingga hilang akal, jika melakukan pembunuhan wajib dikenakan hukuman qisas. Ni dia yang mencari sendiri. Okey, dia minum sesuatu benda yang boleh memabukkan hingga hilang akal. Jadi masa dia hilang akal tu, masa dia mabuk, dia melakukan kesalahan seperti membunuh. Jadi dia wajib dikenakan hukuman qisas. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang minum sesuatu yang tidak memabukkan lalu hilang akal tidak dikenakan hukuman qisas. Ni dia minum sesuatu tapi dia tidak memabukkan, okey? Tetapi dia hilang akal, jadi dia tidak wajib dikenakan hukuman qisas. Seterusnya yang ketiga, pembunuh bukanlah dalam kalangan ibu bapa dan ke atas seperti datuk, nenek dan lain-lain kepada mangsa bunuh. Okey, kita tengok keterangan dia. Bapa yang membunuh anak atau cucu yang ke bawah tidak dikenakan qisas. Okey, jika bapa dia bunuh anak, jadi bapa tersebut tidak dikenakan hukuman qisas. Okey, yang kedua, anak yang membunuh bapa hendaklah dikenakan qisas. Ini terbalik pula. Jika anak bunuh ayah, jadi anak tersebut dikenakan hukuman qisas. Baiklah, seterusnya yang ketiga, mahram yang membunuh mahram hendaklah dikenakan qisas. Mahram ni adalah orang lelaki ataupun perempuan yang haram dinikahi mengikut hukum Islam kerana faktor tertentu lah, contohnya macam berkahwin dan sebagainya lah kan. Okey, jadi jika adik-beradik, okey, mahram adik-beradik yang tak boleh kahwin kan. Jadi contoh kakak membunuh adik, dia wajib dikenakan hukuman qisas. Okey, seterusnya yang terakhir, saudara yang membunuh saudara hendaklah dikenakan qisas. Jika saudara membunuh saudara, dia wajib dikenakan hukuman qisas. Dan syarat yang terakhir, orang yang dibunuh itu tidak kurang kedudukannya daripada yang membunuh dari segi agama dan kehambaan. Okey, dari segi hamba dan agama. Okey, kita tengok. Orang Islam tidak dikenakan hukuman qisas kerana membunuh orang kafir. Jika pembunuh tu adalah orang Islam, dia tidak dikenakan hukuman qisas jika dia membunuh orang kafir. Okey, yang kedua, orang merdeka tidak dikenakan hukuman qisas kerana membunuh hambanya. Jadi jika seseorang pembunuh tu merdeka, dia membunuh hamba, dia tidak dikenakan hukuman qisas. Jadi hanya perbezaan daripada sudut Islam dan hamba diambil kira. Okey, perbezaan dari sudut jantina dan umur tidak diambil kira. Jadi syarat ni hanya diambil kira dari segi agama dan hamba sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembunuhan secara berkumpulan.
Jika sekumpulan orang melakukan pembunuhan meskipun berlainan cara yang dilakukan untuk mencederakan mangsa, tetap dihukumkan kisas semuanya. Okey, jika pembunuhan dilakukan secara berkumpulan, contohnya 5 lawan dengan 1. Okey, kelima-lima orang yang melakukan kesalahan tersebut tetap dihukumkan dengan kisos semua 5-5 orang. Walaupun salah seorangnya hanya sepak kaki ataupun patahkan kaki orang tu. Jadi kelima-lima orang ni tetap dihukumkan dengan kisos. Okey, seterusnya kita pergi kepada wajib kisos dengan sebab kecederaan. Okey, kita tengok kecederaannya. Dikenakan hukuman kisas ke atas pelaku yang mencederakan seperti mematahkan atau melukakan anggota badan seseorang. Jadi, bila seseorang tu melakukan kesalahan seperti mencederakan, contohnya macam mematahkan tangan, okey, atau melukakan anggota badan. Contohnya macam tangan, muka ataupun anggota badan yang lain, dia wajib dikenakan hukuman kisas. Okey, seterusnya. Begitu juga jika menyebabkan seseorang hilang dera penglihatan, pendengaran ataupun rasa. Ini melibatkan mata, telinga ataupun anggota badan. Jadi jika hilang dera rasa, penglihatan ataupun pendengaran, jadi hukuman yang sama akan dibalas ke atas si pelaku. Baiklah, untuk yang terakhir pada hari ini, syarat kisas dengan sebab kecederaan. Okey, kita tengok syaratnya. Syarat hukuman kisas dengan sebab kecederaan ada 6 perkara. 4 daripadanya adalah sama seperti syarat kisas dengan sebab membunuh. Yang telah saya sebutkan tadilah ada 4. Yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga pembunuh bukanlah dalam kalangan ibu bapa dan ke atas, dan yang keempat ialah orang yang dibunuh itu tidak kurang kedudukannya daripada yang membunuh dari segi agama dan kehambaan. Okey, contohnya macam tadi, orang Islam bunuh orang kafir, tidak wajib dikenakan hukuman kisas. Dengan lagi satu, hamba jika merdeka, jika orang yang membunuh itu merdeka, tidak dikenakan hukuman kisah jika dia membunuh hamba. Macam tu. Okey, itu adalah syarat 4 syarat wajib kisas dan ditambah dengan 2 syarat lagi untuk kisas dengan sebab kecederaan. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok 2 tambahan syarat kisas dengan sebab kecederaan. Okey, yang pertama, sama jenis bahagian anggota badan seperti, okey, ini adalah jenayah, kesalahan yang dilakukan si pelaku kepada mangsa. Okey, yang ni hukuman kisas ialah hukuman balas ke atas apa yang dilakukan. Okey, kita tengok yang pertama. Memotong kaki kanan. Okey, jika si pelaku memotong kaki kanan si mangsa, okey, hukuman kisas yang dikenakan ialah memotong kaki kanan penjenayah. Okey, seterusnya yang kedua, memotong telinga kiri. Sama juga, dia hukuman kisas akan dibalas dengan memotong telinga kiri penjenayah. Okey, dan yang ketiga, membutakan mata. Jadi hukuman kisas ni adalah membutakan mata penjenayah. Jadi sama jenis bahagian anggota. Okey. Seterusnya yang kedua, anggota badan penjenayah dan mangsa dalam keadaan sihat dan berfungsi, iaitu tidak lumpuh. Dalam erti kata lain ataupun contohnya macam si penjenayah memotong kaki kiri si mangsa. Jadi jika kaki kiri si mangsa tu masih dalam keadaan yang sihat ataupun masih boleh bergerak, jadi hukuman kisas wajib dikenakan ke atas si penjenayah juga, iaitu dengan memotong kaki kiri si penjenayah. Okey, kita tengok sedikit penerangan. Dengan itu, tidak dipotong tangan atau kaki yang baik, iaitu sihat, disebabkan dia memotong tangan atau kaki yang tidak dapat berfungsi. Ini lain pula. Jika kaki mangsa ataupun tangan mangsa, okey, tangan sebelah kiri mangsa tu lumpuh, tidak dapat berfungsi ataupun tidak dapat bergerak. Jadi jika si penjenayah memotong tangan yang tidak dapat berfungsi tersebut, okey, si penjenayah tidak dikenakan hukuman kisas, iaitu tidak dipotong balik tangan dia yang sihat tersebut. Okey. Okey, baiklah. Sedikit penambahan berkaitan dengan kisas anggota lumpuh dan syaratnya. Okey, pemotongan anggota yang lumpuh dan tidak berfungsi dikenakan kisas jika dia memotong anggota yang sihat dan berfungsi dengan syarat. Yang pertama, jika dipotong anggota yang lumpuh, darahnya boleh berhenti menurut doktor pakar. Baiklah, yang kedua, mangsa reda dibalas dengan tangan yang lumpuh atau tidak berfungsi. Dan yang ketiga, mangsa tidak menuntut imbuhan kerana dibalas
dengan tangan yang lumpuh atau tidak berfungsi. Jadi itulah antara syarat qisas anggota yang lumpuh. Okey, baiklah. Setakat ini saja penerangan saya berkaitan dengan tajuk qisas. Okey, kita ada lagi sedikit poin kecil dalam tajuk qisas. Kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Okey, awak boleh ulang kaji semula dan buat latihan yang saya berikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.